A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Apa khabar sidang penonton setia Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, ceria-ceria selalu, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur. Tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam siaran Tayalah Ustaz pada pagi ini bagi edisi Rabu 1 Mac 2023 bersama 8 Syaban 1444 Hijri, dan kita semakin menghampiri detik Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita disampaikan wa ballighna Ramadan. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan, kita bicarakan pada pagi ini, iaitu dalam bab ibadah, healing cara Islam. Healing cara Islam. Apakah ini maksudkan dengan healing ini? InsyaAllah kita akan sama-sama kupas dan kita bahaskan bersama dengan Al-Fadhil, bintang ilmuwan kita yang telah pun dah berada bersama dengan kita di studio pada pagi ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ali Sabri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Lama tak jumpa Ustaz. Hari ini Ustaz, healing cara Islam. Apakah dimaksudkan dengan healing dan sebagainya? Semestinya untuk memperoleh ketenangan jiwa para penonton, Islam mengajar kita, mendidik kita untuk mengubat hati kita berdasarkan kaedah-kaedah yang telah pun ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW dan juga sebagaimana generasi-generasi terkemudian selepas itu. Dan insya-Allah kita akan bicarakan pada pagi ini. Dan sebagaimana biasa para penonton, bagi anda yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan, anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tool yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton menerusi Facebook Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan siaran kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan. Dan mudah-mudahan juga rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, siaran kita menjadi salah satu kaedah ataupun bentuk kita mendapatkan healing proses itu, insya-Allah. Baik Ustaz, bila kita sebut tentang healing cara Islam, semestinya banyak kaedah-kaedah yang berkaitan dengan penyembuhan, healing dan sebagainya. Mungkin sebagai mukadimah topik pada pagi ini, ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Topik kita pada pagi ini healing dalam healing cara Islam. Healing ni bahasa Inggeris. Okey, kita teruskan ke dalam bahasa Melayu, iaitu penyembuhan. Kita ambil luas sikit, iaitu penyembuhan cara Islam. Bagaimana Islam ini mengakui keberadaan manusia itu sendiri, dia ada fizikal dan juga emosinya. Perasaan manusia itu, mungkin dia rasa sedih, mungkin dia rasa marah, bimbang, takut dan sebagainya. Maka Islam telah pun menetapkan kepada dalam diri manusia ini ada satu emosi yang mungkin barangkali kita boleh menyembuhkannya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya pun ada juga. Nabi rasa khawatir, takut, sedih Nabi, dan juga merasa kehilangan atau memutus asa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita ambil di situlah saat mana Nabi SAW beruzlah, kita panggil hari ini dalam konteks bahasa Arabnya uzlah, menyendiri, kan, khalwah. Okey, kalau kadang-kadang kita ambil istilah khalwah itu pun dalam istilah yang lain kan membuat konotasi negatif. Okey, tapi sebenarnya Rasulullah SAW beruzlah, menyendiri, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolat,
ikut ketika itulah, ketika mana apa millah agama yang dibawa oleh Nabi sallam daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah berzikir kan, banyaklah yang kita lihat sampai sehingga kan dah satu peristiwa yang besar, sedihnya Nabi SAW dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW. Itu sebagai mukadimah kita untuk cara kita memahami ataupun kita mengetahui bagaimana healing dalam Islam itu yang Allah sebut dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati kamu akan menjadi tenang. Bila kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala ini, dengan cara kita mungkin barangkali kita solat, dalam solat itu sendiri dah menunjukkan kepada kita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana kita duduk ketika mana tahiyat, duduk antara dua sujud yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ampun dosa kita, merahmati kita, kemudian membaiki diri kita ini dan mengangkat darjat kita dan memberikan rezeki serta hidayah. Di situ ada dah dua lah, emosi dan juga fizikal juga emosinya kan. Pengampunan dosa yang telah kita lakukan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang membawa kepada penyembuhan pada hati kita dan juga pada diri kita. Yang penting hati kita lihat dulu. Gitu. Ustaz, bila sebut tentang tahun kesedihan, Amul Huzun yang pernah dilalui oleh Nabi SAW sebelum diperjalankan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Ustaz sebut tadi kan. Jadi bagaimana dihiburkan hati Nabi SAW yang gundah itu dengan satu perjalanan yang agung. Mungkin sebagai kita pun dalam mood Isra' Mi'raj takbir ini, Ustaz, mungkin sedikit cetusan atau perkongsian kepada sahabat-sahabat, walau macam mana teruk pun kehidupan kita diuji, diasak dan sebagainya, lihatlah bagaimana akhlak Nabi SAW dihiburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan yang agung ini. Mungkin sedikit cetusan, Ustaz. Baik, kalau kita lihat di situ Nabi SAW berlaku pada tahun Huzn, tahun duka cita bagi Nabi, kematian isteri Nabi Rasulullah SAW dan juga berlakunya kematian bapa saudaranya kan. Okey, di situlah Allah Subhanahu Wa Taala memujuk Nabi SAW dan bertemu dengan Allah di langit kan. Kita pun tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj itu satu peristiwa yang cukup agung dan cukup besar, bagaimana Allah menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiahkan kepada Nabi dengan solat. Peruntukan solat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 50 waktunya, dan jumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Kan kita boleh tengok dalam hadis Nabi yang telah pun diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis tentang peristiwa yang besar ini, dan akhirnya Nabi SAW mengambil keputusan yang Allah SWT memberikan kepada Nabi 5 waktu. Kan? 5 waktu itu Nabi malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memendekkannya lagi waktu itu. Tapi alhamdulillah Allah SWT telah pun menetapkan 5 waktu itu dan memberikan pahalanya sebanyak 50 waktu. Kan? Itu yang besar bagi umat. Tapi kita ni setiap sekali solat tu kita terlupa. Kita selalu ingat tentang solat ini hanya 27 darjat. Sedangkan banyak lagi yang diberi oleh Allah SWT. Itulah kalau kita faham daripada sudut apa yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan peristiwa Isra' Mi'raj ni cukup agung, cukup besar. Kalau kita nak cerita pun buku-buku banyak. Kitab banyak ditulis oleh para ulama pada kita kan. Bagai-bagai besi yang kita boleh lihat bagaimana penyembuhan kan, dan bagaimana yang diberi oleh Allah SWT kepada Nabi SAW, bukan sekadar peristiwa Isra' Mi'raj ketika mana Allah menjalankan Nabi SAW dalam peristiwa hijrahnya kan, juga terhiburnya hati Nabi SAW kerana Nabi dah tahu dah orang Madinah nak menerima Nabi SAW. Begitulah untuk kita menyucikan hati kita yang sebenarnya yang kita nak sebut pada pagi ni, penyembuhan tu yang penting sekali ialah pada hati kita. Okey, pada fizikal ni kita nampak orang tu sihat. Okey, macam mana Islam meletakkan kesihatan pada dia dan kita pula mengambil kesihatan. Okey, contohnya kalau dari luaran, jaga makan. Kita jaga makan, itu luarannya. Tapi dalamannya yang Allah Ta'ala letakkan halalan tayyiban, halal lagi baik. Berapa ramai orang yang nak faham tentang halal, lagi bagus, lagi kebaikan itu yang memberikan kebaikan pada diri dia. Sedangkan dia hanya memahami bahawa ada halal cukup lah. Tapi tayyiban tu yang Allah letakkan kepada seluruh manusia, kepada seluruh umat manusia. Kita tengok di situ, yang pertama sekali lah yang kita boleh fahamkan untuk penyembuhan ini, letakkan pada hati kita dulu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dia beri beberapa nikmat kepada manusia.
Kan pada sudut luarannya Allah memberikan nikmat sehat kepada kita ini. Bila kita ada nikmat sehat tu, so apa yang kita perlu buat dalam nikmat sihat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita rasa sakit? Kan dari sudut fizikal lah. Betul. Dan juga dalam dalaman hati kita tu. Allah bagi kita kesihatan yang baik. Sebab tu ada sifat mazmumah dan sifat mahmudah yang Allah Taala letak dalam diri manusia itu sendiri. Betul. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi bila kita sebut tentang makanan tu juga, nanti mungkin boleh diperincikan oleh Fadil Ustaz tentang makanan halal lagi baik tu. Ramai orang mencari yang halal dan tetapi meninggalkan yang thayyiban tu, Ustaz. Penting untuk kita sama-sama diskusikan. Sebentar saya lagi kerana kita nak raikan dulu sahabat kita yang bertanya di Facebook. Kita ada Faz Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah pula jika ada yang healing atau penyembuhan jasmani tetapi tidak penyembuhan rohani? Begitu juga sebaliknya. Mohon pencerahan daripada Fadil Ustaz biar tahu, jangan dia meninggalkan salah satunya, Ustaz. Okey. Dia tak boleh tinggal salah satu. Dia mesti ada dua-dua. Kita mesti ada dua-dua. Sebab dalam diri manusia, dalam diri kita ini adanya sifat manusia itu yang mempunyai zahir dan juga batin. Sebab tu digabungkan. Kan? Kita digabungkan, contohnya dalam solat, wasta'inu bis-sabri was-salah. Tunaikan sembahyang itu dalam keadaan kita sabar. So macam mana kita nak dapat nikmat semayang tadi tu? Kalau kita nak betulkan healing, kita nak buat penyembuhan pada diri kita itu untuk solat tadi. So daripada kita faham yang pertama sekali tentang rukun-rukun sembahyang tadi itu, wajib dia, sah dan batalnya. So kita juga mesti mengetahui makna-makna dalam sembahyang tadi. Bila kita kata tadi itu yang dalamannya yang untuk kita nampakkan, yang kita tadi saya sebutlah tadi pada doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita minta Allah merahmati kita, Allah baiki amal kita, kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita dan Allah memberikan hidayah kepada kita tadi tu. Di sinilah kita melihat bahawa tak boleh kita tinggalkan, kita hanya semata-mata mengambil rohani, meninggalkan jasmani. Mengambil jasmani, meninggalkan rohani pun tak boleh juga. Dia begitu. Kena ambil dua-dua sekali. Sebab tak jadilah kalau kita contohlah, kalau sudut fizikal kan, kita pergi jogging je pagi-pagi, tapi tengok keindahan alam. Tak merasai, menikmati. Kita ada nafas yang baik. Betul. Kita sedut nafas yang baik, lepaskan nafas-nafas yang kata tak baik. Begitu, itu daripada sudut jasmaninya kan. Kita nampak, okey, kita berjoging contohnya sampai berbasikal, kan. Maksudnya kita dah berjoging, berbasikal tu, tapi tak tengok, tak lihat alam yang Allah Taala ciptakan tu. Itu yang kita kena ambil. Sebab bagi kita dalam Islam itu kedua-duanya sekali perlu digabungkan. Wallahu a'lam. Perlu seiring, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi tidak boleh ditinggalkan salah satunya, sebagaimana telah pun dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat perjalanan-perjalanan yang dilalui oleh Rasulullah itu adanya ibrah yang boleh kita sama-sama ambil, Ustaz. Baik, banyak lagi akan kita kongsikan oleh Fadil Ustaz. InsyaAllah kita akan perincikan mungkin selepas ini tentang makanan tu, Ustaz. Penting, halal dan thayyiban. Selepas ini terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini untuk topik healing cara Islam dalam bab ibadah, penyembuhan dalam Islam. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ali Sabri Abdul Rahman. Dan para penonton, seperti tadi Fadil Ustaz ada kongsikan beberapa perincian berkenaan dengan makanan yang salah satu kaedah untuk kita healing cara Islam, iaitu kita mengambil makanan yang halal dan thayyiban. Bila sebut tentang halal dan thayyiban, dia ada garis panduan dia, Ustaz. Mungkin sedikit pencerahan kepada sahabat penonton kita pagi ini. Alhamdulillah, soalan ini bagus untuk kita sama-sama faham. Sebab apa? Saya lihatlah masyarakat kita pada hari ini untuk memahami halal itu mudah bagi mereka, tetapi memahami thayyiban yang lebih bagus, lebih kualiti untuk kita ambil, ini kurang perhatian daripada masyarakat kita lihat.
Bukan kita nak war-warkan makanan yang orang bukan Islam dan sebagainya, tetapi ada setengah kita ni dia tak ambil perhatian. Okey, contohnya tak ada di kedai tu, di kedai makan tu memang ada halal kan, ataupun kedai makan tu vegetarian sebagai contoh, tapi tak ada label yang lain. Tak ada label halal. Betul. Tapi tu dia vegetarian saja. Dah berani dah orang kita masuk makan. Tak ada apa pun, dia tak ada masalah pun yang kita tak nampak pun ada babi di situ. Sebagai contoh. Free pork dia ada, free pork. Kita nak sebut benda macam ni, dia sebenarnya terletak pada hati kita sendiri. Betul. Kalau orang Perak kata lalu ke tak lalu nak makan. Kan. Tapi ada orang kita ni dia tak kisah pun. Betul. Ada orang Islam, masyarakat umat Islam hari ni dia tak kisah. Yang kisah tu bagus, kita rasa bagus, tapi yang tak kisah ni dia ambil je sembrono je. Okey, boleh makan, janji makan sudah, kita kan. Janji kita tengok tak ada benda-benda yang memudaratkan dan benda-benda yang tak nampak ada babinya ke ada apa-apa semua, so kita boleh makan. Tak daripada sudut pembuatannya. Betul. Okay? Saya memang benda ni kita jaga, dalam kita jaga pun kadang-kadang terlepas juga ni. Kan? Itu masalah kita. Contohnya lah, memanglah kalau kita ambil dari satu sudut kerohanian untuk penyembuhan ini, pada kita bukan pada orang lain. Kita tengok juga kadang-kadang tukang masak sebagai contoh, kan, yang buat masak tu sambil isap okok je. SOP masa dia pergi kursus mesti ada kan. Itu saya sebut kita, bunyi macam marah lah, tapi bukan marah, tapi kita tegas dalam bab ni dan kita nak bagi penjelasan. Bunyi nampak masa pergi kursus, okey, angguk semua faham. Kan? Angguk dia dua tu. Kan? Angguk dia faham ke atau angguk dia pekak? Kan itu. Kalau dia faham dia tinggalkan, tapi ini dia buat. Okey, contoh dia berniaga, tak jaga pakaian. Pakai seluar pendek, berniaga. Kita rasa kedai tu sedap untuk kita makan, masakan dia bagus tapi daripada sudut fizikalnya pula, dari sudut akhlaknya pula ada juga yang melibatkan kepada ketidakpatuhan syar'i itu. Itu yang kita perlu jaga. Okey, makan minum inilah yang menyebabkan hati kita tu boleh jadi keras. Okey. Jadi akan mendatangkan penyakit kepada kita. Sebab itulah Nabi SAW sebut, tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Imam Muslim. Kita tengok di situ Allah dah jelas dah. Maksudnya kita juga kalau kita ambil sesuatu benda yang tak halal dan juga benda yang tak baik daripada untuk kesihatan kita, dah tentu tak baik dah. Dan halal itu pula kita ambil dah tentulah mendatangkan pengharaman dalam diri kita. So nak melepaskannya pula kita kenalah balik bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di sana kita kena bertafakur dan bermuhasabah apa yang perlu kita tengok setiap hari itu, apa yang dah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan. Sebab itulah kita tengok tadi tentang makanan tadi tu menyebabkan hati kita keras. Kalau hati kita keras, bagaimana pula kita nak buat solat, macam mana pula kita nak mentaati amal-amal lain. Begitulah yang kita kena jaga tentang makanan ni. Wallahu a'lam. Sebab itu kalau saya tak salah di dalam Al-Quran Allah Taala ulang sebut tentang perkataan thayyib ini 13 kali lebih kurang, kerana peri pentingnya makanan ataupun perkara-perkara yang baik ini untuk kita konsum dalam kehidupan kita. Baik, para penonton, tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru. Apa Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang pertama yang menanti di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dai. Ya, siapa di talian? Robiza Abu Bakar. Ya, silakan puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya. Saya ibu yang dekat anak PU, macam mana nak jadikan healing tu satu terapi buat dia dalam menjaga anak PU, nak jadikan sabar tu kekuatan buat dia, ketenangan buat dia. Baik. Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Robizan Abu Bakar bertanyakan soalan kepada Fadil Ustaz mewakili ibu-ibu di luar sana yang mungkin memelihara ataupun menanggung kehidupan yang penuh dengan ranjau dalam kehidupan, terutama menguruskan anak yang kelainan upaya ataupun kurang upaya Ustaz. Jadi mungkin sebagai healing proses semangat kepada ibu-ibu di luar sana Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, soalan ni memang bagus. Dan saya pula memang antara perawat kan. So kita selalu tengoklah kadang-kadang ada ibu yang rasa tension dia
dia stres sangat jaga anak yang kurang upaya ini. Betul. So kita kadang-kadang kita maklumkanlah bahawa selalu orang sebut anak ini anak syurga. Betul. Kan? Okey. Bila kita letakkan anak itu anak syurga, seperti mana kata guru kami dulu, kalau nak solat itu kamu nak nampakkan Kaabah depan kamu macam mana kan. Dia kata nak khusyuk dalam sembahyang tu kena ambil wuduk yang sempurna apa semua dan kamu letakkan Kaabah itu berada depan kamu, dia kata. Insya-Allah kamu akan nampak Kaabah tu macam mana. Okey, so sekarang ni kita letakkan bahawa anak ini anak syurga. Kita mesti ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga anak syurga ni. Kalau kita ada sebut. So kita jaga anak ini yang Allah amanahkan kepada kita dalam keadaan kita kena sentiasa bersabar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bermuhasabah. Kenapa Allah bagi aku jaga anak ini? Mestilah ada satu sebab yang Allah nak bagi. Kan? Kalau kata dalam ilmu tu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat kita. Dan di sini Allah akan mengangkat keimanan seseorang tadi itu bila mana dia menjaga anak yang kurang upaya tadi. Kan? Dan yang bermasalah sebagai contoh. So kita jangan lihat terus kepada, kita selalu tengok kepada masalah. Tapi kita tengok dulu apa yang Allah nak bagi kepada kita, insya-Allah. Sebab dalam Islam ni saya sebut tadi pada awal tadi, dia ada rohani dan jasmaninya. Bila kita melihat pada rohaninya, apa yang Allah nak bagi pada kita itu merupakan ujian daripada Allah. Tidaklah kami timpakan satu musibah itu, ujian itu kepada seseorang Muslim itu, melainkan kami nak mengangkatkan darjatnya. Maksudnya kita dah faham kat situ. Allah nak angkat darjat kita. Kita banyakkan bersabar, banyakkan berdoa pada Allah, dan juga kita selitkan zikir-zikir yang boleh. Nantilah di akhir nanti kita akan bagi pada puan dan juga tuan-tuan yang akan bersama kita pada pagi ini, insya-Allah kita akan bagi tips tak penat dah lepas ni, insya-Allah. Okey, tak penat dah lepas ni sebab kita yakin apa yang diberi oleh Nabi SAW. Nanti di ujung ni saya akan bagikan tips terus. Saya bagikan zikir ini dan kita mungkin tahu zikir ni kita tahu dah, tapi bagaimana kita nak melaksanakannya. Dan saya sendiri melakukannya, alhamdulillah. Kita nampak yang diberi oleh Allah SWT. Kalau nak kena tunggu, insya-Allah. Tabarakallah. Testimoni dia dah ada, insya-Allah. Ini dah bagi dah soalan ni. Baik, kena menanti sehingga ke hujung siaran kita untuk dapatkan tip tersebut. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang kedua pagi ini, Haji Omar Abdul Majid kalau saya tak salah, yang menanti di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Anas kami dan juga Ustaz Ali Sabri. Ali Sabri bin Abdul Rahman. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Kini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Kadang-kadang kita ni mempunyai makanan ni Ustaz. Ini penyembuhan cara Islam ni. Jadi masalah ni kadang-kadang pemakanan kita ni yang paling penting saya rasa Ustaz. Jadi kadang-kadang kita bukan makan yang haram Ustaz, tidak. Tapi ada kala ni kita makan yang subahah ni, yang was-was ni. Ada boleh makan ke tak boleh makan ke? Jadi apabila kita dah makan terlalu banyak, adakah ia juga boleh menyebabkan hati kita jadi keras? Dan sebagainya Ustaz. Kadang-kadang anak kita jadi degil. Kita kata anak dia ayah tu kadang-kadang degil juga. Jadi itu yang jadi masalah. Apakah sebenarnya punca hati kita jadi keras dan sukar untuk menerima nasihat ini adalah kerana kita ni makan yang benda yang subahah ni terlalu banyak. Dan kadang-kadang benda yang subahah ni adakah boleh menjadi haram kalau dah terlalu banyak kita makan? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Tabarakallah. Terima kasih Haji Omar Abdul Majid tanyakan soalan mewakili kaum-kaum bapa di luar sana, masya-Allah, yang bertungkus lumus berjuang mencari sesuap nasi untuk menjaga kehidupan keluarga. Kadang-kadang tak perasan, mungkin healing satu hal, tapi makanan yang syubhah tu Ustaz. Dia kemenjadian seseorang manusia itu terjejas kerana makanan syubhah itu Ustaz. Okey, baik. Halal itu jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haram itu jelas. Tetapi di antara halal dan haram itu ada syubhah. Okey, syubhah ini juga ulama mengkategorikan bahawa dia lebih kepada haram. So tadi kita kata tadi Cik Omar pun sebut tadi kan. Dia kata kita marah anak tu keras hati kan. Sebenarnya bukan anak yang keras hati, dia tengok ayah dia dulu. Tengok kita dulu. Sebab kita yang dulu, bukan anak yang dulu. Betul. Tapi kita dulu. Okey, bagaimana kita nak jaga? Bagaimana kita nak letakkan? Saya lah, ini bagi pandangan secara peribadi saya lah. Kalau sesuatu perkara itu yang saya rasa tak okey, tak bagus, tak elok, saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kau tunjukkanlah benda ni adakah bagus atau tidak.
Alhamdulillah tuan-tuan, sebenarnya kita tak perasan. Kadang-kadang kita buat benda tu, kita berdoa tu, kita tak perasan Allah makbulkan doa. Sebagai contoh ni saya maaf cakap lah kan. Baru ni saya ada makanan yang saya beli, kan, yang wife saya beli lah, orang rumah beli untuk makan sama-sama. Tapi saya minta makanan tu lain daripada yang lain lah sikit. Ini Ustaz cerita lah. Bila nak makan tu rasa berat je nak makan. Kenapa ya? Dalam hati detik-detik. Tak apalah, simpan dulu. Kemudian saya minta doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah Tuhanku, kalau aku boleh makan makanan ni, boleh aku makan. Betul. Itu je saya doa. Kalau tak boleh makan ni, kau tinggalkanlah untuk aku, jangan aku makan. Tapi Allah berpihak kepada jangan makan. Okey, so saya pun tak makan lah. Sampailah akhirnya, ialah orang kata membazir, itu bukan membazir, tapi itu ada lebih baik yang kita jaga tu supaya tidak memudaratkan kita. Betul. Sampai sudah saya tak makan lah, maksudnya saya tak makan benda tu. Dan banyak kali lah, kalau saya nak sebut secara peribadi, saya sebut doa tu penting. Betul. Okey, bila kita doa, contohnya kadang-kadang kita rasa okey ke tak okey, hati tu dia detik, was-was dia main was-was, dia detik. So kita berdoa pada Allah Ta'ala, tunjuk dalam bahasa Melayu je, yang tunggu tunjuklah siapa tu okey sebenarnya. Siapa orang ni? Saya pernah satu dulu, maaf cakap lah, tapi terbalik tu. Selalu kita jumpa makanan restoran Cina Muslim kan. Ini tak, bukan Cina Muslim Cina. Terbalik tu saya kata jangan dengar. Biar betul ni kan. Dalam tu makan tu memanglah orang kita ramai lah, sebab Chinese ni dia ada makanan dia yang best. Kita panggil lah. Kalau bila kita mengikut piawaian halal apa semua, Thayyiban apa kita pergi kan, memang baguslah kita tengok. Tapi bila saya rasa macam tu, saya berdoa, ya Allah Tuhanku, kau tunjuklah siapa tu okeynya. Maaf cakap lah tuan-tuan puan, halalnya tak ada. Lepas tu pula dengan bertatu badannya apa semua, Allahu Akbar, inilah yang Allah tunjukkan. Alhamdulillah ya Allah, aku syukur kerana kau masih jaga aku untuk tidak makan. Sebab kita doa warzuqni tadi kan, supaya kau rezekikan kepada aku tak makan benda-benda yang macam ni. Alhamdulillah, ini perkara-perkara yang boleh bawa kepada syubhah. Dan kita yang syubhah itu haram, itu bahaya. Itulah yang banyak yang jadi pada kita hari ini, yang mungkin boleh mengeraskan hati kita kerana kita banyak makan benda-benda yang syubhah. Okey, sebagai contoh jugalah, jangan kita ingat makanan saja, pekerjaan kita sendiri. Betul. Okey, waktu kita bekerja yang ditetapkan oleh majikan kita, macam mana kita ambil waktu itu? Kita keluar pergi breakfast sebagai contoh kan, jauh pergi breakfast. Okey, tempat kedai dekat ada, kantin ada, cafeteria ada kan, tapi kita jauh kita pergi. Okey, sebagai contoh lah. Bagaimana pula? So saya teringatlah kata-kata Timbalan Mufti Perak kan, dia pernah sebut, dia ada orang tanya dalam tanyalah apa ni bersama Mufti ni, macam mana pula saya lanjutkan saya punya kerja saya tu. Contohnya habis pukul 5, saya habiskan sampai 5.30, tempat saya tadi dah tu kan. Okey, di antara kalam yang boleh kita sebutkan, kebaikan yang disebutkan situ, dia kata waktu itu bukan lagi waktu yang orang akan datang bersama kita, dan bukan waktu kita bekerja lagi. Eloknya, ada lapis, eloknya kita tetap juga dengan pukul 5 tu. Tak apalah, dia kata kalau yang lebih tu sebagai sedekah kita pun tak apa, dia cakap. Tapi kita tetap kerja kita tu, habiskan kerja kita pada hari itu. Jangan culah, maksudnya janganlah kita buat yang lain daripada apa yang telah pun ditetapkan oleh pemerintah pada kita. Itu salah satu yang bekerja untuk kita juga jadi syubhah pada kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Kalau meniup ingatlah api, kalau menelan ingatlah tulang, kalau hidup ingatlah mati, kalau berjalan ingatlah pulang. Insya-Allah, tabarakallah. Terima kasih atas pencerahan Al-Fadhil Ustaz. Banyak lagi akan kita kongsikan untuk ibadah healing cara Islam. Ustaz nak jawab pantun tu selepas ni, Ustaz mungkin kalau nak beli. Baik, terus kita menonton Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ali Sabri Abdul Rahman untuk topik kita iaitu ibadah healing cara Islam ataupun penyembuhan cara Islam. Dan terima kasih atas tontonan tuan-tuan dan puan-puan. Bagi yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan,
terus hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan ramai yang menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini menjadi asbab untuk kita sama-sama mendapatkan proses penyembuhan dan juga healing cara Islam. Baik Ustaz, tadi saya bagi pantun satu lah Ustaz. Mungkin ada dekat luar sana yang sedang bercelaru, minda jiwa dan sebagainya. Ada soalan daripada sahabat kita berkenaan dengan celaru ni Ustaz, iaitu Kasih Nurul Syah yang bertanya di Facebook, apakah bentuk-bentuk healing atau penyembuhan yang dapat menenangkan fikiran, emosi dan jiwa yang sedang bercelaru? Healing yang bagaimanakah yang boleh membuatkan seseorang itu dapat mengawal diri dan sekitarnya dalam aman dan stabil dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala? Ustaz. Alhamdulillah, wa bihi nasta'in. Alhamdulillah, satu soalan yang bagus juga untuk kita sama-sama, macam mana kita nak membetulkan jiwa kita, bagaimana kita nak rasakan emosi tadi terkawal. Saya nak, kalau kata nak suruh Ustaz jawab pantun tadi, saya nak jawab pantun. Okey, tapi kebetulan baju kita sama pula. Macam kita pakat pula kan. Okey, baik. Di antaranya ialah kita bermuhasabah diri. Kita nak kawal emosi kita itu, kita bermuhasabah diri apa yang ada pada diri kita ni. So kita yang pertama sekali untuk berubah, dan cara kita berubah itu dengan cara beristighfar. Kita nak ubah dulu diri kita ini dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cek dosa-dosa kita. Itu kita nak kawal kita punya emosi tu. Kita jaga kita punya emosi, tekanan-tekanan yang berlaku pada diri kita ini, sama ada dari tempat kerja maupun daripada sudut ibadat kita. So yang pertama sekali kita istighfar, kita minta kepada Allah Taala tunjukkan kepada kita ini dengan istighfar tadi, bahawa kita cek dosa-dosa yang telah kita lakukan, tentang dosa yang kita ada. Kemudian disebut juga pada sudut fizikalnya, body scan dipanggil, iaitu kita berfikir secara serius dan cermat, merenungkan tentang apa kita sebenarnya, siapa kita. Bila kita faham kita sebagai seorang manusia kan, sebab itulah bila kita dah tahu dah kita ni sebagai seorang manusia pasti akan melakukan kesalahan, kesilapan. So kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala, nak jaga emosi kita itu supaya tak menimpa lagi berat pada diri kita ini. Kita cek balik dengan kita bertaubat kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya, kalau kita tengoklah hari ini di dunia tanpa sepadan ini, kan, di TikTok tu banyak ustaz-ustaz kita yang sekarang ni menggunakan halaman ini, Facebook menggunakannya secara video, sama ada live ataupun rakaman. Okey, kita tengoklah sana ada ayat-ayat yang diberi oleh mereka kepada kita untuk kita jaga diri kita, untuk kita betulkan balik emosi kita, nak jaga jiwa kita ni daripada tergendala untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Refleksi diri dia panggil. So kita tenangkan jiwa kita ni, kita renung sekejap. Sebab tu Nabi SAW sebut tadi, pada saya sebut tadi pada awal tadi, Nabi beruzlah. Kan Nabi tengok di Jabal Nur tu, Nabi tengok di bawah masyarakat Arab jahiliahnya macam mana ketika itu. So kita sebagai mukmin pula melihat diri kita sendiri, bagaimana perjalanan hidup kita ini yang Allah dah bagi dah. Kita boleh tengok belakang balik, boleh pandang belakang, jangan tak pandang belakang. Betul. Kan? Kita tengok belakang kita, okey, dulu aku macam ni. So sekarang aku nak berubah macam mana, aku nak kawal emosi aku macam mana. Dulu aku selalu ketinggalan, sekarang ni aku nak baiki amal solat aku nak baiki zikir aku. So kita banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting kita dalam hidup ni istighfar. Penting kita dalam hidup kita ini iaitu kita tahalli, kan. Tahalli ni maksudnya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga taqarrub. Taqarrub ni mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca Al-Quran. Okey, ramai kita hari ni, kan, banyak orang baca Al-Quran tapi tak tadabbur. Dia baca banyak, 2 muka, 3 muka dia baca, ataupun sejuzuk dia boleh baca, tapi dia tidak mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, puan-puan ya, yang dirahmati sekalian, bila kita ada masalah atau tak ada juga masalah, kita baca Al-Quran, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pasti, contohnya ada masalah, nak hapus ni, macam mana kita nak selesai masalah, tiba-tiba kita pegang Quran, kita buka surah, pop, dapat benda yang kita nak baca tadi. Oh, ni dia Tuhan jelaskan kepada aku, apabila kamu ditimpa musibah, sebutlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kepada Allah kembali benda ni semua. Kita selamat. Tapi kita biasa tengok innalillahi wa inna ilaihi raji'un ni pada van jenazah dia, kan? Sebab kita ingat kita ni dekat van jenazah je tak. Sebenarnya
dia merangkumi segala kehidupan kita. Betul. Tuhan sebut dah. Apabila kamu ditimpa satu musibah, satu ujian daripada Allah untuk emosi kamu atau jiwa kamu, maka hendaklah kamu sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun kamu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak tenangkan hati kamu lagi, kamu bacalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dia cara berinteraksi dengan ayat-ayat cinta Allah Subhanahu wa taala, Quranul Karim. Jadi kita sama-sama belajar untuk mentadabbur Al-Quranul Karim. Fadil Ustaz dan juga sidang penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya berkenaan dengan perubatan Ustaz. Ya. Adakah minyak wangi teruma juga menjadi pilihan perubatan cara Islam? Dan adakah di zaman Nabi juga menggunakan minyak wangi untuk tujuan tersebut? Baik. Itu soalan saya. Mohon perkenalkan ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyembuhan dan ketenangan melalui minyak aromaterapi dan sebagainya. Kalau macam hari Jumaat tu biasalah, kalau kita di beberapa majlis maulid dan sebagainya, kita bakar bakhur Ustaz. Bakhur yang masya-Allah wangiannya itu susah nak hilang Ustaz. Kadang-kadang seminggu lekat kat baju kita ni, menimbulkan ketenangan. Mungkin adakah itu juga salah satu proses penyembuhan ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Ya, itu juga salah satu apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sebab Nabi ni wangi. Kan kita ni nak wangi. Sebab tu dia bagi ke penyembuhan tu, dan kita tengok pula lah apa yang kita nak pakai itu sebagai terapi kita. Okey, sebagai contoh sekarang ni ada minyak wangian Madinah. Betul. Bakhur tadi tu memang baguslah. Diasapkan pada malam Jumaat ke apa semua, tradisi masyarakat orang Arab dia pasakkan. Sebab tu kita dulu lah, satu ketika dulu kalau kita tengok di Mekah, masa tawaf tu kan ada asap kan. Sekarang ni dah lepas PKP ni tak ada dah. Tapi kalau sebelum ni, saya masih ingat lah masa saya duduk masa kita pergi umrah haji, kita tengok dia bawa pada malam Jumaat pusing, bagi kesegaran. Sebab tu sanggup-sanggup setengah tu dia ambil kan. Dia ambil tangan tu letak kat body dia apa semua kan. Sebab apa? Sebab itu aroma yang boleh mendatangkan kebaikan, menyegarkan. Di antara sunnah yang diajar oleh Nabi SAW, kita jangan lupa kan, bila usia kita 40 tahun ada tongkat. Bukan bertongkat, ada tongkat. Itu dia. Betul. Kan? Ada ridak. Sebab tu tuan-tuan tengok ya, saya tengoklah ini orang dalam mazhab Abu Hanifah lah, yang menjaga salah satu daripada adab peradaban yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapu tangan tu. Walaupun kecil, dia letak juga di bahu. Kan? Untuk apa dia? Apa-apa berlaku, dia kata senang nak sapu muka ke sapu apa, ada kain ridak dia panggil. Kita letakkan ridak. Kita nak pakai serban. Kalau itu mendatangkan kebaikan untuk kita, mendatangkan aroma yang orang kata boleh terapi untuk kita semua. Tak ada masalah dalam Islam itu sendiri. Pakaian-pakaian yang indah, pakaian yang cantik itu Islam juga membenarkannya. Selain daripada itu, kita tengoklah hari ni ada minyak wangi kasturi lah orang buat. Kan? Dia aspek-aspek ni orang tak nampak. Cuma orang sebut aroma terapi untuk contohnya kasturi hitam, kasturi putih ni untuk halau jin. Ya ke kan? Kita ada orang tak, ya ke Ustaz, betul ke untuk halau jin apa semua? Itu sebab tu saya kata mengikut apa yang dibuat oleh orang yang nak melakukannya tadi. Dia ikut niat pada orang tu lah. Kan? Kalau dia nak pakai dia pergi masjid, dia nak pakai minyak wangi kasturi putih. Itu cantik lah. Kalau dia pakai minyak wangi kasturi hitam tu, itu tak sesuai. Sebab apa? Bau dia kuat. Bukan ada jin sebelah kawan tu. Saya kawan tu tumbang. Dia kata ada jin. Bukan jin. Maksudnya kuat sangat bau tu. Kawan tak tahan. Saya sendiri tak tahan yang hitam tu. Kalau dia suruh saya pakai, saya tak pakai. Saya pakai yang putih. Kalau pakai pun sebab dia lembut bau dia kan. Dan saya suka bau oud. Oud ni pula nilai dia memang mahal. Kita pakai pun sikit je. Sebab itulah kita dipahamkan begitu. Itu juga aroma dipanggil untuk healing kita, penyembuhan kita sendiri dalam untuk sama ada emosi kita ataupun hati kita sendiri. Wallahu a'lam. Patutlah semakin banyak saya pakai minyak oud, dia semakin stres sebab mahal harga dia Ustaz. Ya betul. Itu perlu dia ambil kira dah Ustaz. Masya-Allah, kalau boleh botak kepala Ustaz. Insya-Allah tak gurau tak, jangan marah. Tak apa. Baik, kita beli yang orang kata ukur baju di badan sendiri Ustaz. Insya-Allah tabarakallah. Kadang-kadang yang murah pun boleh memberikan ketenangan kepada kita pakai dan sebagainya. Baik. Berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, bila sebut tentang minyak wangi ni rasa macam nak balik beli cepat-cepat lah Ustaz. Baik. Kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan juga Ustaz.
yang berbahagia Ustaz Adi Sobri ya. Ya. Apa khabar Cik Ilyas? Alhamdulillah, semoga mudah-mudahan dengan Ustaz sihat Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Soalan saya, boleh tak kita secara orang kata bercakap dengan organ dalam badan kita ni ataupun dengan jasad kita sendiri? Ya. Pernah saya dengar dalam satu ceramah lah. Seperti kata contoh, kita tengok cermin, kita akan bercakap dengan cermin, perelokkanlah akhlakku sebagaimana kita memperelokkan Allah memperelokkan rupa paras kita kan. Jadi soalan di sini boleh kita cakap contohnya seperti hati, mata dan macam-macam indera yang lain yang Allah kurniakan, kita sebut alhamdulillah. Semoga jasadnya ni beri, organ-organ ni beri ni hati. Hati yang tunduk kepada Allah, mata yang juga tunduk kepada semua pandangan yang baik, telinga mendengar benda-benda yang baik, insya-Allah. Dan bagilah kesihatan pada ke arah yang baik-baik lah. Baik. Jadi soalan kedua ni, boleh tak kita mengamalkan seperti kita meletakkan tangan di dada kiri ni, dan juga kita bacalah seperti wasyifa ulima fi sudur, syifa ulima fi sudur kan, dan selawat. Ada zikir-zikir yang tertentu seperti bismillahirrahmanirrahim ke apa untuk minta penyembuhan kepada Allah, dan tarik nafas tu yang sebaik saya dengar lah. Baik. Dan kita berniat di dalam hati. Minta pencerahan yang lebih lanjut daripada Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, dua soalan daripada Encik Ilyas Abu Bakar dari Pulau Pinang yang bertanya tentang kata apa, letak tangan kat dada, cakap dengan diri kita, dan doa melihat cermin diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dua soalan yang benda ni ditinggalkan. Okey, kita kata kenapa ditinggalkan? Satu, ilmu tadi tu. Kita bercakap dengan hati kita. Kita sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi pun, dalam doa-doa Nabi pun Nabi letakkan secara apa, kan? Tapi kita kadang-kadang tak nampak benda tu. Itu dalam bab akhlak ataupun dalam bab tasawuf kita panggil. Okey, dalam bab tadi tu kita bercakap sampai ada ulama yang menyebutkan kepada kita, ya Allah, dalam doa, kalau hati aku ni tidak baik untuk aku, ya Allah, maka kau gantikan hati aku yang lebih baik. Maksudnya bukan keluar hati, tapi akhlak kita jadi lebih baik. Ataupun hati kita tu yang memang suka buruk-buruk sangka dengan Allah apa semua, tapi menjadikan hati kita itu satu kebaikan yang Allah bagikan pada kita balik. Itu dalam ilmu yang dianggap ilmu tasawuf. Okey, sebab itulah dalam ilmu tasawuf ni dia besar, sehingga dikatakan Allah berada dalam hati manusia. Bila kita sebut itu, ada orang yang kata tak betul, salah apa semua, sebab dia tak belajar ilmu tu. Saya sendiri pun kena belajar ilmu tu, baru boleh kita nak pertikaikan orang dalam bab-bab macam ni. Sama juga macam orang mengaji ilmu hadis, sama juga mengaji ilmu tafsir, kan? Sama juga orang mengaji ilmu fiqh dan usulnya. Macam mana kita nak fahamkan orang mengaji ilmu perubatan. Okey, dalam bab perubatan itu dia memahami SOP yang dah ada, yang apa yang terperuntukkan tetapkan daripada hukum syaraknya sendiri. Maka kita ambil di situ. Okey, itu soalan yang pertama. Boleh, tak ada masalah kalau kita nak berdoa begitu. Saya pun selalu berdoa begitu. Kan? Kenapa saya doa begitu? Sebab kadang-kadang kita rasa diri kita tak bagus. Sebab itulah kita bermuhasabah diri tadi, itu penting. Kita bertaubat dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, doa dengan doa yang kita faham. Itu satu. Yang kedua, amalan letak tangan ini. Okey. Kita boleh je kias. Nabi SAW sendiri pun meniup pada tangannya, kan? Ada sehingga mengatakan bahawa ada Nabi meludah pada tangannya, kan? Nabi ludah pada tangannya, Nabi panggil apa ni? Allahu menyapunya. Okey, itu boleh. Ada dalam kaedah perubatan. Bukan kita yang meletakkan kitab tadi tu, bukan saya yang menulis kitab, tetapi ada dalam bab perubatan yang membenarkannya. So kita ambil lah, kita baca juga bab fiqh perubatan itu, ada bukunya tebal, ada juga amalan macam mana kita letak, kan? Tapi kita letak sebagai contoh tadilah, kita letak hati kita, lima fis sudur tadi, untuk supaya hati sudur tu yang paling dalam tu, kan? Qalbun yang di atas, tapi di bawah sekali tu tempat yang dikata selalu diganggu oleh iblis ataupun syaitan tadi tu kepada manusia. Ini maksudnya kita letak dalam bab perubatan itu, mengamalkan letak tangan ni dibolehkan, dan tak ada apa-apa pun masalahnya. Kita letak sama juga seperti yang kita tengok cermin tadi, kita doa, ya Allah, Tuhanku, cantiknya muka aku, lawanya aku, handsome-nya aku, kan? Maka engkau cantikkanlah akhlakku. Itu salah satu doa yang cukup baik, cukup bagus.
Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya, dan banyak lagi akan kita kongsikan selepas ini Ustaz untuk topik ibadah healing cara Islam. Terus dia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi bersama Fadhil Ustaz Muhammad Ali Sabri untuk kita membicarakan, meneruskan diskusi tentang ibadah healing cara Islam. Bagaimanakah proses penyembuhan yang diajarkan dalam syarak. Kita telah pun bahaskan, dan kita nak sambung lagi Ustaz tentang tip ataupun panduan-panduan yang tadi Ustaz ada hutang dengan para penonton. Mereka sedang menantikan, mungkin ada yang ibu-ibu kita kat luar sana duduk tunggu ni, Ustaz cepatlah kami nak tulis dan sebagainya. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin orang kata apa, burn out, istilah sekarang ni macam-macam Ustaz. Istilah kan, burn out, stres, tekanan, sedikit tips Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tipsnya ringkas. Mudah. Dan kita sekali sebut pun boleh ingat, insya-Allah. Nak tulis tak? Nak tulis. Okey, kalau kita selalu ini apa, memang kadang-kadang orang tanya tentang apa zikir apa ni Fatimah kan. Itulah saya nak bagi you. Kan itu yang kata yang saya kita amal. Okey. Bila saya buat, ni cerita pengalaman buat dulu. Bila saya baca ni, betul ke ni kan? Saya nak balik rumah. Kebetulan saya buka TikTok tu, keluar dalam TikTok. Oh, bagus juga saya kata ni. Ini zikir ni selalu kita jumpa subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Okey? Tapi zikir ini dia sebut takbir dulu. Takbir, lepas tu baru subhanallah dan juga alhamdulillah. Okey? Maksudnya zikir itu tetap juga 100 kali. Allahu akbar tu 34 kali. Kemudian tasbih subhanallah itu 33 kali, dan tahmid itu ataupun alhamdulillah itu 33 kali. Ada juga sambungannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. So kita kongsi sama-sama pagi-pagi ni. Okey. Pengalaman saya melaksanakan benda ni, bila kita baca malam tu dan balik tu saya baca, esok paginya rasa teramat-amat penat. Hari pertama memang penat. Rasa nak tidur je, malas nak buat kerja dah. Jet lag. Okey, lalu kita baca balik sejarah dia. Kenapa? Rupanya Siti Fatimah kan, Siti Fatimah dia rasa penat. Apa dalam hadis Muslim itu panjang hadisnya, dan juga hadis Bukhari ada sebut juga apa ni, bila Siti Fatimah mengadu pada Nabi SAW, dia minta supaya dibekalkan seorang khadam ataupun hamba pada dia kan. Okey. Lalu Nabi kata, nak tak aku bagikan tips ini untuk kamu amalkan supaya kamu boleh tenang dan kamu boleh lepas ini kamu rasa kekuatan. Itu yang Nabi bagi. So kita buat. Saya hari pertama masih rasa penat. So hari yang kedua kita buat, kita rasa segar dah. Hari yang ketiga pun kita dah rasa alhamdulillah. Termasuklah malam tadi kita buat, dan hari ni kita rasa segar untuk menyampaikan kuliah ni kan. Okey, alhamdulillah. Itu kata sebenarnya dalam hadis Bukhari itu disebut, Sayyidina Ali kata, aku mengamalkannya ketika mana sehingga kan dalam perang Siffin pun aku masih mengamalkannya. Tak ku tinggalkan, kata Sayyidina Ali. Itulah tuan-tuan dan puan, tips yang saya nak bagi. Allahu akbar 34 kali. Kemudian subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, ataupun alhamdulillah 33 kali. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang nombor 4906. Dan ada juga dalam hadis yang lain disebut oleh tadi saya sebut tadi dalam hadis Bukhari Muslim, itu ada cerita tentang tentang Siffin, perang Siffin, yang mana Sayyidina Ali kata, aku tidak meninggalkannya sehingga dalam peperangan pun berlakunya waktu itu pun aku masih mengamalkannya dan jiwa aku tetap tenang.
So kita bolehlah amalkan zikir Fatimah ini insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Bila Ustaz sebut tentang tasbih ataupun zikir Fatimah ni, ada soalan daripada Encik Faizal Ahmad kita di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah zikir Fatimah boleh membantu dalam menghindari stres dan kelesuan dalam urusan seharian, terutamanya bagi suri rumah? Ustaz dah jawab tadi, mungkin sebagai tambahan sebentar lagi. Dan yang kedua, adakah dengan selalu mengingati semula nikmat Allah yang banyak dan memaafkan semua orang sebelum tidur adalah salah satu cara atau kaedah penyembuhan terbaik untuk menghindari stres dan penyakit hati, Ustaz? Alhamdulillah, tadi kita dah jawab dah yang soalan yang pertama. Soalan yang kedua tu, okey, soalan kedua tu, adakah selalu mengingati balik nikmat Allah yang banyak dan memaafkan semua orang sebelum tidur ni? Okey, baik. Nikmat Allah ni memang terlalu banyak yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Okey, nikmat kehidupan kita ni, tadi saya sebut dah, nikmat sihat. Nafas yang diberi oleh Allah Taala itu juga nikmat. Kemudian nikmat bertetangga ataupun bersilaturahim, berjiran kita ini ada nikmat juga yang diberi oleh Allah Taala. Nikmat panjang tadi kita sebut pada awal tadi, mukadimah kita tadi, itu tentang nikmat halal dan thayyibah, makan dan minum. Kemudian nikmat bekerja dan juga nikmat memiliki penghasilannya. Okey, so kita nak masa kita nak tidur ni, tenangkan jiwa kita. Kita dah baca dah tadi zikir Fatimah tadi, kita dah baca dah Fatihah, kita baca Ayatul Kursi, kemudian kita baca 3 Qul, dan kita doakan dalam hati kita, ya Allah, aku maafkan semua orang yang mengata aku, yang buat apa-apa dengan aku yang aku tak tahu, dan hanya Engkau yang mengetahui. Dan aku juga, ya Allah, memohon maaf kepadamu dengan dosa yang telah aku lakukan pada hari ini. Itu kita minta dengan Allah. Adapun dosa aku dengan manusia, ya Allah, mungkin barangkali mulut aku capui, kata orang Perak kan. Mulut tak jaga. Okey, aku minta ampun ya Allah kepadamu, ya Allah, Kau ampunkanlah. Insya-Allah Allah itu Maha Pengampun. Kita doa, dan saya sebut tadi dalam doa sembahyang kita tadi pun, wa'fu anni, kita minta supaya Allah mengampunkan dosa kita ketika mana kita duduk tahiyat tadi. So itulah di antara yang kita boleh sebutkan, tip yang kita boleh bagi. Wallahu a'lam. Betul, sebab memaafkan orang ni satu perkara yang susah sebenarnya, Ustaz, tetapi itulah mujahadah kita, Ustaz. Baik, Ustaz, kita ada soalan berikutnya untuk kita raikan. KC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menunaikan umrah di Mekah juga dikira healing cara Islam? Kerana sambil menunaikan umrah, sambil berjalan-jalan mencari ketenangan. Mohon pencerahan Ustaz. Sedikit panduan daripada Ustaz. Hari ini umrah dengan kos ni yang pelbagai, mungkin sedikit. Okey, baik. Memang kos tinggi umrah kan. Saya jemaah saya besok pagi insya-Allah akan terbang pun kena tambah sampai RM400 lagi. 400 riyal bukan betul ni, 400 riyal lagi tambah. Ada jemaah yang kena tambah sampai RM1000 pun ada. Itu dah berlaku. Stres lah ni. Okey, kita kena fikir begini. Bila rezeki tu Allah rezekikan kepada kita untuk menunaikan ibadat umrah, maka ketika itulah Allah menyahut, Allah panggil kita pergi, dan kita rindu oleh Nabi SAW, dan Nabi ingin berjumpa kita. InsyaAllah ada rezeki bagi kita semua kan. So kalau kita tengok balik, adakah kerja-kerja umrah ini kerja-kerja healing juga, penyembuhan juga? Ya, dia salah satu daripada penyembuhan kerohanian. Kerana kita pergi di sana dah sebelum pergi. Sebab itulah saya tekankan kepada jemaah ni, kepada jemaah kita, walaupun bukan jemaah saya, tapi jemaah yang nak pergi umrah atau pergi haji ni kena ingat, kita kenapa harus orang tua lalu selalu sebut, tak tertulis dalam kitab, tapi orang tua selalu sebut kan. Betul. Doa makbul, doa makbul, doa makbul. Ya, doa makbul. Sebab apa doa kita makbul? Sebab kita daripada permulaan dah disebut oleh penceramah-penceramah kita itu supaya apa? Supaya kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, kita ingat bahawa tempat itu adalah tempat yang suci. Tempat semua orang berkumpul di situ, dan ramailah macam-macam orang ada, dan kita nak menghilangkan, kita tengok gelagat-gelagat orang berbanding dengan kita sendiri. Okey, insya-Allah kita kita dah, bila kita faham tentang umrah tu begitu, satu ibadat yang dinilai di sisi Allah Taala yang besar, insya-Allah kita akan jaga betul-betul ibadat umrah itu. Wallahu a'lam. Yang penting niatnya mesti luruskan, Ustaz. Masya-Allah. Niat itu penting. Masya-Allah. Baik, banyak lagi akan kita kongsikan kepada para penonton untuk healing cara Islam bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Ali Sobri. Kita akan tamat di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus dia menonton Tayarah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali di TV9 selepas ini.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi dalam topik ibadah healing cara Islam, penyembuhan cara Islam yang bagaimana. Kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ali Sobri Abdul Rahman. Dan Ustaz, bila sebut ada satu pepatah ni pernah sebut Ustaz, ditelan mati emak, di luah mati bapa Ustaz. Jadi ada soalan daripada sahabat kita di Facebook, Izzara Zulaikha, yang bertanya, baik, bagaimanakah bagi yang healing dengan suka membeli belah, yakni shopping, dan ini sahaja untuk menenangkan hati bagi segelintir masyarakat yang tertentu, namun membeli bertujuan untuk menghadiahkan kepada saudara mara dan sahabat handai, apakah itu juga dikatakan healing cara Islam untuk menyembuhkan hati dengan berkongsi rezeki? Dan sedikit tambahan tadi Ustaz sebut tentang ibadah umrah, kadang-kadang itulah masa yang terbaik di tempat di bumi berkat, kita nak shopping dan sebagainya, bagi ruang. Adakah salah Ustaz shopping? Kadang-kadang ada window shopping lah, apa macam-macam lah nama shopping ni Ustaz. Sedikit pencerahan daripada Ustaz. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita balik pada pemahaman dan sejarah apa tau, sejarah pembelian ini kan di Mekah ini, Madinah tu ataupun di Mekah tu lah khususnya kan, kita baca di sejarah pedagang-pedagang datang daripada Syam, daripada mana, itu tempat kawasan yang membeli belah. Okey, contoh saya nak sebut, bukan orang lain, saya lah. Kalau saya pergi Mekah, pastilah saya kata kan, contoh jubah, tak nak beli dah kot. Baru ni pergi, tak nak pergi dah, cukup dah jubah banyak kat rumah lah. Tapi bila kita pergi kedai jubah tu, beli juga jubah walaupun selai. Daripada selai jadi 3 helai. Sangkut. Saya ingat apa yang Bangla ni jual kan. Dia kata dia mula tanya, pandai dia tackle kita kan. Haji, dia cakap ini jubah 70 rial. Saya kata jubah kain macam ni pun 70 rial, nipis apa semua. Ya Haji, sekarang sudah mahal, dia cakap kan. Okey. Lepas tu kawan saya panggil Ustaz, dia panggil. Bila dia panggil Ustaz kan, dia terus berhenti. You Ustaz ke? Dia kata macam tu. Ya, saya Ustaz, dia kata, tapi bukan saya Ustaz yang mengajar masjid, surau apa tak ada. Saya biasa-biasa bawah punya. Saya kata kan, saya cakap-cakap sama orang itu bawah-bawah punya. Saya cakap sama Bangla tu. Lepas tu dia kata apa? Kalau itu macam saya kasihlah lagi harga turunnya. Daripada 70 tadi tinggal 50 dah. Dari orang 1 3 jadi 3. Sebab dia kata apa? Saya mau pahala. Okey, sama tadi tu. Dalam healing ni yang kita kena faham, dia berbagi atau memberi. Kita salah satu daripadanya, selain daripada kita bertafakur, bermuhasabah, kita mencari ilmu pengetahuan, dan juga kita bersedekah atau kita memberi, itu juga termasuk daripada yang penyembuhan diri kita. So kalau orang tu dia shopping tapi dia niat nak bagi keluarga dia apa semua, alhamdulillah bagus benda tu. Bagi saya secara pandangan peribadinya elok dan bagus. Kenapa? Dia mengingatkan kita balik. Kita bukan nak menunjuk. Sebab itulah tadi kita pergi ke umrah tadi kan. Ada hari dia kita pergi shopping. Bawa lah jemaah pergi shopping. Tak ada salah pun kita bawa jemaah pergi shopping. Bukan duit kita pun, duit dia. Satu part. Yang keduanya, kalau kita faham dekat situ, kita bermuamalat di situ. Bumi yang bermuamalat. Kamu pasti akan juga berjual beli di situ. Kan, okey, contohnya kita tengok orang kulit hitam tu jual gandum kan. Kita belilah serial atau 2 rial, lebihkan sikit, dia orang miskin sebagai contoh, dia ingat. Okey, di situ pun dah kita ada dah tenang jiwa kita, bagi merpati itu makan. Kemudian kita beli baju ke apa semua, kita ingatkan anak-anak apa semua di rumah. Ataupun saudara mara kita, okey nak bagi tasbih ni, tapi orang sekarang tak pakai tasbih lah kan, dia pakai yang digital punya. So kita beli untuk digital pula. Apa salahnya, tak ada masalah pun kita nak bagi. Itu kalau menenangkan jiwa kita. Termasuk tak menenangkan jiwa? Kalau termasuk dia menenangkan jiwa kita, dia tidak dianggap satu pembaziran, dan juga tidak salah daripada sudut syariat Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Yang penting jangan membazir. Masya-Allah, tabarakallah. Dan kita apabila tengok orang dilimpahkan rezeki yang lebih berbanding diri kita, jangan kita ada hasad. Itu yang perlu kita jaga supaya healing tu, proses sembuhkan hati dan jiwa kita Ustaz. Mungkin bila kita hasad dengan orang, itu tak ada healing lah, tak ada penyembuhan pada diri kita. Sebab apa? Kita tengok kita tu orang kata kan, jangan semua nak masuk perut. Itu bahasa orang kampung, jangan semua nak masuk perut dan semua nak letak dalam kepala. Pening kalau kita. Okey, tengok orang tu, dia contohnya dia jual beg. Okey, dia jual beg tangan.
Orang perempuan memang minat nak beg tangan. Biasa. Biarkan dia tengok. Jangan kita pula tengok serabut pula. Ni apa dia hari-hari tengok. Tak payah. Biarkan itu cara dia nak buat penyembuhan. Tak salah pun. Dia sesama dia. Betul. Okey, contohnya jual baju. Dia serasi dengan baju tu, dia pembuat. Okey, kita pula tuduh orang tu. Itulah kita tadi ada penyembuhan pada diri kita. So kita nak ni, kita balik-balik tadilah. Kita muhasabah pada diri kita. Betul. Wallahu a'lam. Bergembira dengan kegembiraan orang lain dan bersedih dengan kesedihan orang. Itu yang terbaik, Ustaz. Ya, betul. Baik, berikutnya kita ada soalan daripada sahabat kita Mak Etun. Ni Mak Etun bertanya soalan panas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi yang muda, healing dengan pergi bercuti di pantai di samping merasai alunan ombak cukup mendamaikan dan menenangkan. Bagaimanakah pula cara healing atau penyembuhan yang terbaik dalam Islam bagi warga emas seperti Mak ni, Ustaz? Jangan ingat orang muda je nak healing tahu. Amboi, Mak Etun kita. Baik, Ustaz, sedikit pencerahan. Okey, bagi saya lah, maksudnya mak-mak ni dia tak pergi pantai. Betul. Dia tengok cucu je kalau pergi pantai tu kan. Tapi dia lagi dahsyat shopping dia. Betul. Lagi dahsyat dia punya apa nak healing, nak hilangkan penyembuhan dia. Sampai pergi ke Baitul Maqdis sebagai contoh kan. Pergi Euro dia berjalan. Pergi sampai ke Turki. Balkan 5 negara, Ustaz. Lebih lagi daripada kita ni. Betul. Kawan anak-anak muda pergi tepi pantai. Dia pergi jalan lagi naik kapal terbang per jam. Mediterranean. Ya, betul. Maksudnya tak ada salah di situ dan alhamdulillah itulah nikmat yang diberi oleh Allah SWT, rezeki yang diberi oleh Allah Ta'ala. Tenangkan jiwa kita, itu penting. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi tu antara cara ataupun kaedah penyembuhan. Tak kiralah kita di usia yang bagaimanapun, tetapi carilah healing ataupun penyembuhan yang terbaik untuk kita, yang ambil peluang. Yang peluang tu, Ustaz. Ambil peluang. Betul. Yang diajarkan oleh syarak ataupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz. Kita ada Intan Zurina Abdul Razak untuk soalan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak remaja mempunyai pelbagai cara atau kaedah untuk healing. Sebagai contoh, mendengar pelbagai genre muzik, pelbagai jenis bunyi-bunyian seperti white noise. Saya tak pasti ni apa, mungkin Ustaz boleh buat pencerahan. Malah ada yang berpaling kepada permainan dalam talian. Soalan Ustaz, bagaimanakah untuk menasihati remaja apabila mereka merasakan itu semua tidak salah daripada sudut hukum? Kadang-kadang bercampur halal haram dan sebagainya, aurat dan sebagainya, Ustaz. Okey, kadang-kadang kita pendekatan yang diambil oleh mereka tu, anak-anak muda ni, dia anak muda ni kita kena fahamlah jiwa dia ketika itu. Dia satu. Dan kadang-kadang mereka ni dia orang dia lebih advance daripada kita. Kan kadang-kadang kita pun tak tahu hukum hakam ni. Dia orang dah baca dah hukum hakam tu. Dia pun tak, kita kadang-kadang kita terbatas dengan bahasa Melayu, hukum fatwa-fatwa yang ada dalam Malaysia. Tapi kadang-kadang dia orang ni dah fatwanya ke Eropah sebagai contoh. Betul. Fatwanya ke negara-negara Arab. Okey. Selagi dia tidak, kita sebut situ, selagi dia tidak menyalahi hukum syarak, maka kita di situlah kita meletakkan hukumnya harus begitu. Dia tidak datang terus jangan hukum haram. Kita sebagai nak mendidik anak-anak ni, kalau kita tengok macam tu, kita kena bantu dia dengan pertanyaan. Sebab tu kita kena dengan pertanyaan juga, penyembuhan itu dengan pertanyaan. Kita tanya, dah solat belum? Sebagai contoh, dah waktu dah semayang dah. Okey, dunia dia ketika itu. Betul. Nanti dia sampai satu masa dia berubah. Kita kena faham begitu. Kita tak boleh nak halang dunia ketika itu. Macam kita dulu. Dunia Ustaz 50 tahun yang lepas. Remaja Ustaz tak sama. Remaja kami GQ. Bajunya seluarnya merah, hijau kan. Bajunya Yankee lain pula. Lain pula. Ini zaman kami. Okey, rambut tu macam mana. Okey, dia itu zaman kita. Dah berlalu dah zaman kita 50 tahun lepas. Okey, kalau kita katakan 50 tahun yang lalu kita begitu. Okey, sekarang dunia dia orang ni dengan dunia games apa sebagainya kan. Muzik-muzik, tapi kita kena bataskan muzik itu jangan sampai melalaikan dia. Satu. Muzik itu jangan sampai menghilangkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak tahu apa makna muzik yang dinyanyikan tu. Menghilangkan sifat-sifat ketuhanan dari lagu dia. So kita betulkan balik. Kan ada juga. Hari ini budaya dan kejutan itu berlaku kepada masyarakat umat Islam. Susah kata kita di sini, di mana di luar negara pun berlaku juga benda-benda ni semua. So kita tengok balik dan kita pastikan bahawa penyembuhan cara Islam itu sebutkan daripada sudut syariatnya. Jangan terus-terus kamu ni bersalah, kita hukum orang tu bersalah, kemudian kita hukum orang tu ini salah, ini haram apa, tak.
kita letakkan dulu satu-satu benda yang munasabah di sisi Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Kita bagi penyelesaian yang terbaik dengan orang kata apa, tanpa mencemarkan emosi, terutamanya generasi anak-anak muda ni Ustaz. Mereka perlu disantuni dengan baik. Baik, berikutnya kita ada Sahziatul Sidik untuk soalan di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah dengan bertafakur dengan alam dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu juga satu proses penyembuhan dalam Islam seperti yang terdapat dalam surah Yunus ayat yang ke-101? Mafhumnya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, soalan yang kedua, bagaimanakah dengan sentiasa mengingati kematian itu? Adakala segelintir sangat takut dengan kematian, namun ada yang menjadikan mengingati kematian itu sebagai healing atau penyembuh yang menenangkan jiwanya, Ustaz? Alhamdulillah, dua-dua soalan ini bagus untuk kita. Kita kena tengok apa yang ada di langit dan juga di bumi. Okey, apa yang ada di langit dan juga di bumi menerusi apa Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tengok langitlah, jauh langit tu, kan? Awan tu jauh pada kita. Hitam datang awan sebagai contoh, belum tentu dia hujan lagi, tapi menandakan adanya kuasa Allah Subhanahu wa taala, kuasa yang memberi, kuasa yang menentukan kepada kita. Itu yang pertama. Tengok apa yang ada di bumi, yang melata di bumi Allah Subhanahu wa taala, bukan saja manusia tapi ada binatangnya, ada rumahnya dan bangunan-bangunan dibuat oleh Allah, oleh kita, tapi semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pastilah ada penciptanya. Okey, itu yang pertama. Soalan yang kedua iaitu bila kita nak menyembuhkan jiwa kita dengan mengingati mati. Okey, ada orang ni memang ingat mati je. Okey, mati ni dah bersedia ke? Sebab tu lah bila orang kata ni dekat kiamat ni, dekat kiamat ni banyak dengan ceramah, dekat kiamat. Tapi apa yang dia bagi untuk kita faham, dah dekat dengan kiamat tu, apa tips-tips yang diberi? Sebab tu Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kan? Mata sa'ah ya Rasulullah, bila berlakunya kiamat ni? Tu Nabi tanya dekat sahabat tu, apakah persediaan kamu untuk menghadapi kiamat itu? Dia kata, aku belum sedia apa-apa lagi. Nabi kata, persediaannya ialah untuk kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang telah kamu lakukan. Kita mengharapkan, okey, kita mesti merasa dua perkara. Yang pertama, roja, iaitu mengharapkan Allah menerima amal kita ketika mana kita berada di dunia ini, yang kita buat semayang, puasa, zakat, sedekah dan sebagainya itu, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita itu. Dan bila kita mati, takut apa? Takutnya kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mengharapkan agar Allah agar Allah tidak mengazab kita sebagai hamba-Nya. Begitu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi kematian sebagai satu proses healing juga, kita tengok jenazah dan sebagainya, Ustaz. Insya-Allah, tabarakallah. Baik, banyak lagi akan kita kongsikan. Kita nak healing seketika, Ustaz. Kita nak berehat seketika. Terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Ikan termenung, ikan tenggiri, ikan mati kena tuba. Duduk termenung seorang diri, orang ditunggu tak kunjung tiba. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, tak usah bersedih terlalu lama, kerana ingatlah, kenanglah nikmat yang cukup banyak yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Dan hari ini kita masih lagi sehingga ke hujung rancangan ataupun siaran Tanyalah Ustaz. Kita membicarakan ibadah, healing cara Islam, dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ali Sabri. Dan Ustaz, tadi saya ada bagi pantun, duduk termenung seorang diri, orang dikunjung, orang dinanti tak kunjung tiba. Tips sikit Ustaz ni, ada orang yang dah ferah bercinta, tak nak kahwin dah Ustaz, kan, biarlah menyendiri sampai bila-bila disebabkan redha dan pasrah atas perkara yang pernah berlaku. Mungkin sedikit panduan healing berdasarkan kaedah yang diajarkan oleh Islam. Okey, baik. Yang pertama sekali, tengok pada rezeki. Okay. Jodoh. Jodoh rezeki tu. Kan, rezeki tu, jodoh tu, pertemuan tu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Belum Tuhan tentu, kan? Betul. Nah, satu. Yang keduanya, kena berubat lah. Kadang-kadang kena tengok juga dari satu aspek. Perubatan dalam Islam ni ada perubatannya. Sebab tu kita menggabungkan kan, perubatan-perubatan ini yang melibatkan perkara-perkara yang tak nampak, kan, sihir dan sebagainya. Itu kena tahu juga. Okey, kadang-kadang ada sihir pembenci macam lah. Saya kalau kata bulan lepas tu memang banyaklah sihir pembenci yang ada, kan, penghalang jodoh ada, apa semua. Kita ruqyahkan lah. Macam-macam kes, macam-macam kes ada. So kita buat dengan cara Islam tu, insya-Allah
bila kita jangan frust. Itu yang pertama sekali, jangan frust lah. Sebab takdir Allah Ta'ala itu menentukan segala-galanya. Manusia ni merancang, tapi Allah menentukan segala-galanya. Okey, baik. Kalau kita frust, Allah uji kita. Itu satu ujian yang ada dalam hidup kita. Yang keduanya, kita kena ingat jugalah, mungkin ada benda-benda yang kesampingan berlaku. Jadi saya sebut tadi macam sihir, gangguan-gangguan yang ada apa semua kan. Ini di antaranya lah. Jangan cepat putus asa dan jangan cepat putus cinta. Wallahualam. Deep tu Ustaz. InsyaAllah tabarakallah. Jadi move on Ustaz, hidup perlu diteruskan. InsyaAllah. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Baik, Pak Suli Romli Ustaz, soalan yang berikutnya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya Ustaz, adakah kaedah perubatan Islam sesuai digabungkan dengan perubatan sains yang banyak dilakukan pada masa kini, dan bagaimanakah untuk kita merealisasikannya? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Akal kita cetek ataupun terhad Ustaz. Jadi betul, ada perkara yang kita boleh kaji, ada perkara yang sains tak boleh kaji Ustaz. Betul. Sedikit panduan Ustaz. Okey, baik. Ini yang terbaru lah. Betul. Anak sahabat saya, dia pergi memancing. Ini budak-budak. Pengalaman ini Ustaz. Pengalaman. Umur 12 tahun, apa semua kan. Pergi mancing. Pergi lalu kubur lama. Balik, badan lebam-lebam ni. Allah. Lebam-lebam. Besar-besar lah. Dia tunjuk lah. Budak lelaki lah. Lepas tu saya cakap kat dia, kamu ni ketegur, kata orang Perak kan. Orang Perak kata ketegur. Keteguran. Kata bahasa kita lah. Okay, siapa tegur ni? Wallahualam. Kalau ikutkan, kita pun kena faham lah. Kita masuk tempat orang, kena bagi salam. Begitu kita pergi tempat-tempat macam ni pun, kita bagi salam. Tambah pula kita lalu tepi kubur, memang ada diajak oleh Nabi SAW dengan menyampaikan salam. Budak umur 12 tahun. Apa yang kita kata dia tahu? Bila kita tanya tu, jujur dia jawab. Kan? Macam ni. Ada kamu buat macam ni. Ada buat macam ni. Ada. Kan? Okey. Akhirnya, datang bapak dia, bawa dia, mak datang sekali. So, kita gabung. Kita buatlah cara Islam ni, kita mandikan. Kan? Ambil limau, lepas tu air bidara, kita mandikan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, lebam-lebam tu hilang. Satu part dah selesai. Kemudian, kurang pula darah dalam badan. Bawa pergi hospital. Dia lemah. Bawa pergi hospital. Duduk di hospital, doktor cek bubuh darah, tapi hilang darah. Allahu Akbar. Bapak dia telefon balik, Ustaz, minta tolonglah, anak saya macam-macam. Nanti kalau keluar nanti kena jumpa Ustaz balik. Tu saya cakap, okey baik, sebelum jumpa saya ni, ambil air ruqyah dulu. Air yang telah kita ruqyahkan. Kita ruqyahkan dengan ayat Yasin dan sebagainya. Bagi. Dan doktor sendiri pun sebut. Kalau kami di Ipoh ni, ramai. Sampai saya ingat ni masa PKP tu lagi. Satu hamba Allah ni dia stres yang orang panggil apa? Tahap tinggi. Melampau dah. Melampau sampai pecah-pecah barang apa semua kan. Rumah pecah apa semua. Cermin-cermin pecah apa semua, sampai stres tu letakkan di wad sakit mental lah. Tapi doktor kata tak boleh ubat, dia bukan masalah mental. Dia kata, ini masalah gangguan, doktor kata. Okey, minta cari mana-mana perawat, dia kata suruhlah paling mudah lah dia. Doktor ni doktor India. Doktor ni kata apa? Paling mudah lah, you carilah 7 kolam masjid. Dia orang telefon, so Ustaz cari 7 kolam masjid. Sebulan lebih saya cari 7 kolam masjid. Masa itu SOP dia, mana ada kolam masjid tidak boleh disimpan air dikeringkan. Cari. Dapatlah, sampailah dapat balik air tu. Bila saya dapat air tu, saya mau bagi tahu, air tu dah dapat. Sebulan lebih cari air. Pergi masjid ni tak ada, pergi masjid ni tak ada. Ada beberapa buah masjid yang duduk kampung-kampung dalam tu ada. Sebab apa? Pak Dewa ni orang kampung kan, SOP yang ada ni bukan ikut. Kita kata, tapi alhamdulillah dengan izin Allah Taala, saya bagi dia mandi apa semua. Alhamdulillah dengan izin Allah. Lega tak? Itu kata orang kedoktoran pun dia minta juga supaya apa? Balik kepada agama tu balik. So kita menggabungkan dua benda ni tak salah. Dan itulah yang ada pada hari ni pun. Contohnya macam daun-daun yang digunakan itu untuk daripada sudut medik. Herba tu daripada sudut medik. Okey, daripada sudut kita pula, kerohanian pula macam mana? Kita menjampikan, kita meruqyahkan, bukan jampilah. Kalau sebut jampi kan orang marah pula. Kita meruqyahkan dengan ayat-ayat sensitif, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dihajar oleh Nabi sallallahu dengan hadis Imam Tirmizi itu dah ada dah dekat situ. Itu dia. Wallahu a'lam. Baik, itu antara panjang lebar dalam kalau saya tak salah dalam kitab Tibbun Nabi ada panjang lebar disebutkan Ustaz. Baik, berikutnya bila disebut tentang penyembuhan dengan Quran Ustaz, ada soalan daripada Syahiralia Muhammad.
Antara cara atau kaedah terbaik yang dianjurkan dalam Islam berkenaan healing ialah Al-Quran. Bagaimanakah dan caranya Al-Quran itu dapat mengubati hati dan jiwa seseorang? Dan yang kedua, apakah larangan yang patut dielakkan ketika healing? Ustaz, dua soalan daripada sahabat kita tentang Quran tadi. Ustaz dah sebut di awal itu tentang tadabbur. Mungkin ada tambahan sikit daripada Ustaz. Okey, baik. Selain dia macam inilah. Okey, ini bagi kami saya lah yang menghafaz Al-Quran kan. So kita kadang kita bercakap dengan Al-Quran itu sendiri. Kita dengan buku Quran tu kita cakap supaya apa? Kita takarrub dengan dia. Kita dekat dengan dia kan. Supaya dia menjadi satu kebaikan selain daripada kita orang kata mentadabbur, kita melihat ayat-ayat Allah, susunan ayat Allah tu. Kan kadang-kadang kita nampak cantik, seronok kita baca, tentang kadang-kadang kena pada kita itu sendiri untuk kita buat penyembuhan. Oh, di sinilah ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala tentang ayat Allah cerita tu dulu apa. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, kalau tengok siapa dia penghuni syurga sebagai contoh, siapa dia manusia yang rugi. Wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr kan. Situ Allah jelaskan siapa dia yang rugi, demi masa manusia itu dalam kerugian. Tapi mana manusia yang tak rugi? Di antara manusia yang tak rugi ialah manusia yang beramal soleh. Amal tu banyak, tapi soleh itu susah cari. Itu kata ulama. Kan, maksudnya kita nak beramal soleh, kita nak mengamalkan sesuatu perkara itu dan menjadikan dia satu kebaikan untuk kita, bagaimana kita laksanakan dan kita berpesan dengan kebaikan dan juga kebenaran kan. Itu menjauhi dengan benda-benda yang batil. Okey, tadi kata tadi. Okey, dari saat itulah kita melihat bahawa larangan tadi yang kita kata larangan macam mana larangan kita tengah nak cari penyembuhan ini, kita jangan dampingkan benda-benda yang menyusahkan otak kita dan juga hati kita. Itu penting. Wallahu a'lam. Baru nak bersantai-santai, nak tenang-tenang, dah nampak dosa pula. InsyaAllah. Ini betul. Perkara yang perlu dielakkan juga. Kamu tak ada harapan lah. Tak ada harapan lah. Cerah masa depan. Itu tak boleh lah. So kita kena faham lah. Sebab kita nak tolak larangan tu, bagaimana larangan-larangan ini berlaku pada diri kita, tolak tepi dulu, kita letakkan kebaikan di situ. InsyaAllah kita akan jadi orang yang baik. Wallahu akbar. InsyaAllah. Tabarakallah. Allah lah yang maha menyembuhkan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, sudah tak sudah para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun sampai ke penghujung siaran kita pada pagi ini. Dan sebagai 3 pelantinakan Ustaz, mungkin ada sesuatu yang boleh kita sama-sama amalkan untuk siaran kita healing cara Islam Ustaz. Okey, baik. Yang pertama sekali, kita mensyukuri nikmat kesihatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tarikkan nafas kita ini kan, kita maksudnya kita legakan hati kita pada pagi ini dah. Kita jangan stres lagi dah. Kita dah ada cara-cara penyembuhan. Keletihan ni semua kita dah bagi tadi dah. Kemudian yang ketiganya ialah makanan dan juga minuman kita pastikan yang halalan thayyiban, untuk kita selamat dunia dan juga selamat akhirat, dan kita tidak lagi menjadi orang yang tidak ada penyembuhan dalam hati kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan dan juga sampaikan apa yang telah pun dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ali Sobri Abdul Rahman. Dan terima kasih di pihak Tengah Ustaz, kita ucapkan kepada Fadhil Ustaz untuk kesudian berkongsi dengan kita. Dan semestinya Ustaz, bila sebut tentang ibadah healing cara Islam ni, banyak lagi yang sebenarnya kita tak sempat kongsikan. Sebagai rujukan dan panduan kita bersama, apapun yang kita lakukan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pasti akan ada jalan keluar kepada setiap permasalahan dan juga masalah yang kita lalui. Baik, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan di pagi 8 Sya'ban ini Ustaz, Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Yang mana yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit doa daripada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Allah Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, ya Fattahu ya Alim. Kami mohon doa padamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua kami ya Allah, dosa kaum keluarga kami ya Allah. Tenangkanlah hati kami ya Allah. Kami berada dalam bulan Sya'ban, bulan pengampunan dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Allah Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami dunia dan juga akhirat kami ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah ya Allah. Berilah kesembuhan hati kami ya Allah, fizikal kami ya Allah, daripada segala penyakit,
sama ada sifat mazmumah ataupun penyakit medikal yang menyebabkan kami lemah terhadap-Mu ya Allah. Amin. Allah mudah-mudahan kami jadikanlah amal ibadah kami Engkau terima ya Allah. Kami mengharapkan apa yang diberi kepada kami ini sebagai satu nikmat yang Kau berikan kepada kami dengan penuh keberkatan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekali lagi jazakallahu khair kepada Fadil Ustaz Muhammad Ali Sobri Abdul Rahman. Semoga Allah Taala memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, ditambahkan ilmu pengetahuan, dikurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Amin insya-Allah. Dan esok Fadil Ustaz dan juga sidang penonton Tayra Ustaz akan kembali jam dan juga waktu yang sama. Kita bersama dengan moderator Da'i Aiman dan panel Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim bersama dengan untuk sama-sama kita mentadabur dan tafsir serta taranum surah As-Saffat ayat 71 sehingga ayat yang ke-74. Jadi sama-sama kita tonton pada esok hari Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ayuh sama-sama kita tangguh siaran kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.